boleh temui mayat manusia, pakaian berdarah, kertas mengenai suspek serta benda tajam dan tumpul. Hai, hari ni aku nak bercerita kisah jenayah daripada seorang pelaku ni, seorang gay. Luca Rocco Magnotta adalah pembunuh Kanada yang disabitkan dengan kesalahan membunuh, dan pelajar yang dibunuh dah adalah pelajar dari China iaitu Jun Lin. Sebelum menghantar tangan dan kaki Lin ke sekolah rendah dan pejabat parti politik persekutuan, perbuatan dia tu mendapat reputasi antarabangsa tau. Sebab sebelum tu dia ada video yang menggambarkan pembunuhan tu. Disiarkan dalam talian, dalam media sosial macam tu pada Mei 2012. Magnotta ni jadi jenayah yang dikendaki pada bulan Jun 2012. Dia tertangkap waktu tu dia tengah baca kisah diri dia dekat Berlin. Masa tu dekat sebuah kafe internet tau. Dia tengah nak biasa baca-baca kisah dia tu, acah-acah je nak stalker diri sendiri. Tapi waktu tu dia tertangkap. Dia tertangkap pun daripada owner kedai kafe tu lah. Sebab owner kafe tu pernah mengikuti kisah-kisah dia selama ni, jenayah dia. Jenayah dia ni pernah, orang kata apa, tersebar lah dekat negara dia. November 2014, dalam 8 hari macam tu, perbicaraan dia, juri mensabitkan atas pembunuhan tu peringkat yang pertama. Dia sebelumnya dicari oleh kumpulan hak haiwan. Sebab apa, dia ada naikkan satu video diri dia membunuh anak kucing. Dia ni jenis buat jenayah, dia upload, dia buat jenayah dia upload. Macam tu kan. Dia bagi kita, bagi masyarakat macam apa, jadi marah dengan dia. Dia macam cabar-cabar je orang kan. Sebelum dia jadi pembunuh ni, sebelum macam kejayaan dia sebagai pembunuh tu, sebelum tu, dia ni pernah bekerja sebagai model dan sebagai escort. Macam tu lah kerja dia dulu. Kisah sikit pasal Luca ni, nama penuh dia Luca Rocco Magnotta. Dia lahir pada 24 Julai tahun 1982 di Scarborough, Ontario. Dia anak pertama dari 3 beradik. Dia ada 3 beradik, 3 beradik je lah adik-beradik dia. Ibu dia ni ada obses dengan kebersihan. Tak boleh kotor-kotor. Mak dia ni kalau kotor sikit je mak dia tak boleh. Tentang mak dia lah. Lepas tu mak dia pernah, bukan pernah lah, macam mak dia suka kurung anak-anak dia ni kat dalam rumah. Jangan ada kotor, kalau boleh balik sekolah tu masuk ke macam tu kan. Sebab tak nak kotor. Pernah satu hari, dia biarkan arnab peliharaan anak-anak dia ni, adik-adik Magnotta ni, keluar. Waktu tu musim sejuk, sampai mati beku arnab tu mak dia letak kat luar. Sebab mak dia tak nak ada kotor dalam rumah. Ayah dia pula disahkan mengidap skizofrenia, macam gangguan mental lah, pada tahun 1994. Keadaan bapa dia tu buatkan ibu dan ayah mereka bercerai tau. Menyebabkan Luca ni tinggal dengan nenek dia. Dia sekolah dekat sekolah menengah IE Wilson di Lindsay. Macam itulah. Pada tahun 2003, dia mula muncul dalam video pornografi. Kadang-kadang waktu tu dia bekerja sebagai penari bogel weh. Malu aku. Dia pernah muncul sebagai model pin up dalam edisi 2005 dalam majalah Fab Toronto. Dia menggunakan nama samaran dia Jimmy. Waktu dia jadi model tu dia guna nama Jimmy. Jimmy. Aja. Pada tahun 2007 dia tidak berjaya dalam dalam siri
reality tau. Dalam reality tu dia panggil Out TV Cover Guy. Dan dia ni dia kan kacak handsome kan, hello, tapi sebenarnya dia banyak melakukan pembedahan kosmetik, dan dia juga suka dalam dunia-dunia modeling ni. Dia suka dia banyak ikut uji bakat untuk rancangan TV. Pada tahun 2005 dia dihukum atas 1 tuduhan penyamaran dan 3 tuduhan penipuan sebab dia menyamar jadi perempuan. Dia nak, untuk niat dia nak mohon satu kad kredit dan membeli barang yang bernilai lebih daripada 10K. Dan dia mengaku bersalah. Dia dan terima hukuman bersyarat waktu tu selama 9 bulan dengan 12 bulan percubaan. Dia sah tukar nama dia kepada Luca Rocco Magnotta pada 12 Ogos 2006. Dia guna balik nama tu. Dia tak nak guna nama samaran dah. Lepas tu Luca ni diisytiharkan muflis pada bulan Mac 2007 dengan hutang dia yang sebanyak 17K. Dan dia ni banyak gila berhutang. Dia memang suka berbelanja juga lah. Dia lah orang orang kata model kan, kehidupan nak nampak mewah. Lepas tu dia bankrupt dia tu berakhir lah, macam menutup bankrupt dia pada bulan Disember 2007. Luca ni dia buat banyak tau akaun dekat media sosial. Banyak gila dia buat. Dan forum pembincangan selama beberapa tahun. Sebab apa dia buat macam tu? Dia nak kemukakan pelbagai tuntutan mengenai diri dia. Tak tahulah nak tuntut apa, aku pun tak tahu kan. Sebab dia memang dia memang banyak gila buat akaun. Tapi muka dia sama. Nama dia ada tukar-tukar sikit. Ada satu khabar angin pada 2007. Luca ni ada menjalinkan hubungan dengan Karla Homolka. Dia ni, Karla ni seorang pembunuh Kanada yang berprofil tinggi. Macam calang tau, dia couple. Dan dia menafikan di dalam temu bual dengan wartawan, dia nafikan lah hubungan tu. Tak nak lah kan dia punya publicity dia tu rosak kan. Dan polis ada mengatakan Luca ni yang dia buat akaun tu lebih daripada 70 halaman dalam Facebook dan 20 dekat laman web dengan namanya yang berbeza tadi aku cakap kan. Terlalu banyak dia buat. Boleh pula dia handle aku yang satu pun tak terlayan. Okey, mangsa Luca ni dikenali yang Junlin tadi. Dia lahir pada 30 Disember 1978. Waktu kematian dia 24-25 Mei 2012. Junlin ni pelajar antarabangsa dari Wuhan dan sarjana Fakulti Kejuruteraan dan Sains Komputer di Universiti Concordia. Junlin ni ada buat kerja sambilan sebagai kerani kat kedai runcit. Kerja part time tau. Lin telah belajar di Montreal sejak Julai 2011 macam tu. Lepas tu Junlin ni berpindah kat satu apartmen ni dengan kawan-kawan dia, duduk dengan kawan-kawan pula. Tu kali terakhir kawan-kawan nampak dia pada 24 Mei 2012. Dan kawan-kawan dia bagi tahu dapat satu teks daripada telefon pada jam 9 malam macam tu tau. Lepas tu ketua dia ni macam curiga lah sebab dia tak datang-datang keesokan harinya. Sehari yang nak datang tu sepatutnya dia kena ganti bos dia, tapi Junlin tak ada. Okay. Lepas tu kawan-kawan dia ni pun cari dekat apartmen tu. Pada 27 Mei kawan-kawan dia ni pergi kat apartmen tu cari dia. Tapi dia dilaporkan hilang pada 29 Mei baru dilaporkan. Pada 25 Mei 2012 ada satu video dalam 19 minit macam tu.
berjudul One Lunatic, One Ice Pick. Telah dimuat naik ke laman sosial lah. Dia tunjuk dalam video tu menunjukkan seorang lelaki bertelanjang bulat yang diikat pada bingkai katil. Katil punya tu kan. Dan dalam video tu berulang kali ditikam dengan pemetik ais dengan pisau dapur. Kejam kan. Kemudian dalam video tu pelaku menggunakan pisau dan gerapu untuk memotong bahagian-bahagian daging orang yang dalam video tu lah. Lepas tu dia ambil, dia bawa anjing, dikasih anjing tu kunyah-kunyah badan mangsa. Pihak berkuasa Kanada, dia dapat juga video tu, tapi video yang dia dapat tu lagi detail, lagi panjang, lagi ni lah, padat yang telah dilakukan kan dekat mangsa. Lepas tu bahan yang lepas tu siap buat macam promosi video tu dulu. Dalam talian dalam 10 hari sebelum dia nak bunuh tu, dia dah buat macam hints dekat pihak polis. Lepas tu barulah pembunuhan tu berlaku. Pada 26 Mei, seorang pengacara ke wartawan ke, aku tak kurang pasti kat situ, dari Montana, dia cuba melaporkan video tu dekat pihak polis, polis Toronto kan. Tapi syarif kat tempat tu tolak laporan tu. Aku tak tahu kenapa dia tolak. Lepas tu ada juga penonton yang tengok video tu, ada buat laporan juga pasal video tu. Lepas tu barulah polis mengesahkan dan sahihkan siapa mangsa kat dalam video tu. Mangsa tu seorang lelaki Asia yang sama, yang sebenarnya yang badan tu sebahagian badan yang pernah dihantar dekat Ottawa pada jam 11 pagi jam 11 pagi 29 Mei 2012. Bungkusan yang berisi kaki dah dihantar ke Ibu Pejabat National Party Conservative Canada. Dihantarnya kaki kawan kat situ. Terkejut member. Lepas tu bungkusan tu dah masih ada darah dan membusuk. Kau rasa bau dia naik. Lepas tu dia ditandakan sebagai simbol hati merah. Satu tagi tangan dia belah kiri tu ditujukan untuk kepada parti liberal. Okay, lepas tu seorang cleaner ni temu tubuh kat dalam satu beg pakaian. Ditinggalkan kat dalam sampah. Tapi hari tu dia ni tak nak buang sampah sebab sampah terlalu banyak waktu tu. Dan cleaner ni pun kata tu kali pertama dia tengok beg tu. Poli pun pergi kat tempat tu, boleh temui mayat manusia, pakaian berdarah, kertas mengenai suspek serta benda tajam dan tumpul. Dekat mayat tu ada di lorong belakang. Dan ada rakaman CCTV, ada nampak seseorang bawa beg tu ke kawasan sampah lah. Macam nampak macam luka. Tapi waktu tu diorang belum kena pasti lagi lah kan. Pada 11.30 malam macam tu, polis menggeledah pengesupuri luka yang disewa luka. Sebab macam suspek tu macam luka kan. Dan dia telah berpindah dalam 4 bulan sebelum tu. Dan sewanya dibayar hingga 1 Jun. Dan pengesupuri tu pun dah dikosongkan pun. Tapi darah dijumpai kat dalam rumah tu, kat barang kat tilam ada darah, dekat peti ais, kat meja, kat tak mandi ada darah. Sekiranya anda tidak menyukai pantulan, jangan melihat cermin. Saya tidak peduli. Ditulis dengan dakwat merah di dalam almari. Scary tak? Pada 30 Mei 2012 disahkan dia ada bawa anggota badan, dan anggota badan tu memang sah Junlin punya badan. Kau rasa dia bawa ke sana ke sini ke sana ke sini. Dan luka ni dapat tahu yang dia dijejak dan dia cepat-cepat melarikan diri. Nampak tak? Dia dalam masa dia buat kerja tu, dia intip juga pergerakan polis juga dalam masa yang sama. Ada satu nota dijumpai dengan satu bungkusan ni. Dikirim ke parti konservatif mengatakan 6 bahagian badan telah diedarkan dan
dia akan membunuh lagi. Dalam nota tu dia cakap macam tu. 3 bungkusan yang lain juga mengandungi nota, tetapi isinya tidak didedahkan oleh polis lah. Polis tak nak beritahu siapa sebab takut yang ni penjenayah lain tapi dia tiru cara luka. So polis tak siarkan nota tu. Tak pasti gitu. Jun 2012, satu bungkusan yang mengandungi kaki kanan dah dihantar ke sekolah St. George. Dan satu lagi bungkusan mengandungi tangan kanan dia ke sekolah dasar Falls Creek di Vancouver, British Columbia. Dan dua-dua bungkusan tu disahkan dihantar dari Montreal. Pada 13 Jun, anggota badan dan anggota badan-badan yang lain, dalam 4 anggota badan macam tu, dipadankan dengan Lin menggunakan sampel DNA family dia. Pada 1 Julai, ada satu kepala ni polis jumpa dekat satu tasik kecil. Tasik tu dikenali Montreal Rignon Park. Selepas polis menerima tips tak bernama. Mayat Lin dikriminasi pada 11 Julai dan abunya dikebumikan pada 26 Julai di tanah perkuburan. Waran tangkap untuk luka ni dah dikeluarkan. Kemudian ditingkatkan menjadi waran untuk seluruh Kanada. Bukan dekat satu daerah tapi satu Kanada untuk dia. Dan so Kanada, diraja Kanada RCMP tu menyenaraikan jenayah-jenayah yang dia pernah buat. Dalam jenayah dia melakukan penghinaan terhadap rakyat, menerbitkan bahan lucah, menghantar bahan-bahan yang tidak senonoh dan tidak memoral macam tu, mengganggu Perdana Menteri dan beberapa anggota parlimen lain. Luka ni banyak ganggu orang-orang macam tu tau. Luka dia menempah tiket untuk penerbangan dari Montreal ke Paris pada 25 Mei menggunakan pasport dengan namanya sendiri. Berani dia pergi luar negara, tempat lain dengan nama dia kan. Sedangkan dia dah jadi buruan. Sampai je dekat Perancis tu, dapat signal kau. Telefon bimbit singkat kan boleh detect kan. So dapat detect yang dia ada dalam sebuah hotel ni. Tapi dia pergi dulu sebelum polis sampai. Nampak tak? Dia macam tak tahu je pergerakan dia tu diikori. Ada jugalah sedikit barang macam barang-barang luka tu dalam hotel tu ada. Luka ni dia gunakan nama palsu masa nak masuk hotel tu. Dia guna nama Trick Trammell. Dekat Paris ni Luka ada kenalan dari lawatan sebelum tu pada tahun 2010. So polis mengikut seorang lelaki yang bertubuh besar ni yang telah hubungi Luka. Pada 4 Jun 2012, Luka ditangkap oleh polis Berlin di sebuah kafe internet daerah yang di tengah baca kisah dia tu kan. Waktu tu dia tertangkap. Waktu tu dia cuba nak bagi nama palsu dia. Tapi polis sahkan dia dengan cap jari. Sebab apa, Luka ni kan banyak sangat buat pembedahan palsu sebenarnya. Pembedahan plastik. Dan Luka muncul di Mahkamah Berlin pada 5 Jun 2012. Pada 18 Jun 2012, Luka diserahkan kepada pihak berkuasa Kanada di Berlin dan dia diterbangkan untuk menaiki tentera udara punya terbang. Dan dia ditempatkan dalam penjara sendirian di pusat tahanan. Waktu dah dia tertangkap tu semua tu kan, di China waktu tu sangat kritikal tau dengan kesan apa yang terjadi dengan Jun Lin tu. Okay, sebilangan orang Cina mempersoalkan keselamatan awam di Kanada kerana pembunuhan itu adalah pembunuhan berprofil tinggi kedua seorang pelajar Cina di sanalah kan waktu tu, dan dalam tempoh lebih setahun. So diorang ni nak hak keselamatan diorang macam mana. Okay,
Pada 19 Jun 2012, Luka muncul kat mahkamah melalui video untuk mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan-tuduhan yang dia lakukan tu. Tak nak mengaku lagi, tapi dia melalui peguam lah. Pada 21 Jun, Luka muncul sendirian di sebuah bilik pengadilan material dengan keselamatan tinggi untuk minta pembicaraan oleh juri. Dan yang sedihnya kan, ayah Junlin ni, iaitu Diram Lim, dia sanggup terbang dari China untuk nak dengar pembicaraan hari tu kan. Hati ayah kan, dia nak tengok, dia nak anak dia terbela kan. Dan pada 13 Mei, salah seorang peguam Luka ni undur diri untuk kes ni. Sebab kes ni terlalu konflik kepentingan, macam bermain dengan perkauman kan. Pada 12 April 2013, Luka telah didakwa atas tuduhan pembunuhan peringkat pertama. Lepas tu menawarkan penghinaan kepada badan manusia. Sebab daripada bunuh tu dia macam buat penghinaan kat tubuh badan mayat lah. Tak dibenarkan, okey. Lepas tu menyebarkan bahan-bahan lucah. Dan dia didakwa lagi untuk atas menggunakan perkhidmatan pos untuk mengedarkan bahan-bahan lucah tu dan gangguan jenayah. So tak boleh lah. Dan kes Luka ni dipilih untuk diadili oleh hakim dan juri. So juri kalau ada masuk campur, Luka ni dia tak nak mengaku bersalah. Okey, dia tak nak mengaku apa yang semua dia buat. Tapi dia mengaku satu je, yang dia ada gangguan mental. Ada sepasang gunting, 2 pisau, pemutar skru, lepas tu ada gergaji dengan tukul. Ditemui dekat pangsapuri si Luka ni dan dianalisis oleh pakar di situ. Luka memilih untuk tidak memberi keterangan semasa pembicaraan. Luka akan dijalani hukuman seumur hidup mandatory dan layak untuk dibebaskan pada 25 tahun dan juga dijatuhkan hukuman 19 tahun kerana tuduhan lain. Okey. So hukuman tu dilakukan secara serentak. Luka dia ada kemukakan rayuan agar hukuman tersebut dibatalkan. Suka hati dia je kan nak batal-batalkan. Lepas tu Luka menarik balik rayuannya pada 18 Februari 2015. Lama gila kes dia berlangsung kan. Ada pakar mengatakan yang si Luka ni ada menunjukkan tanda-tanda skizofrenia yang episodik, jenis yang tidak dibezakan lah. Macam bapak dia lah, macam tu. Dia ada macam mewarisi sakit tu dari ayahnya. Dan pihak pendakwa mendedahkan juga yang Luka ni ada mengambil ubat-ubat haram masa zaman-zaman muda dia. So macam paling latest, Luka dah berkahwin. Luka kan dah masuk penjara kan, dah dikena hukuman kan. Rayuan dia pun dah dia tarik balik kan. Badan dia pun dah mula naik. Dia berkahwin dengan seorang lelaki kat dalam penjara tu juga. Dan dia rasa, dia kata dia seronok dalam penjara tu. Sebab dalam penjara tu macam asrama, apa je ada. Semua ada. Makanan pun sedap. So dia rasa bahagia dalam penjara tu dengan suami dia. Okey, itu sajalah cerita aku pada hari ini. Harap korang terhibur. Harap korang suka dengan cerita aku. Dan jika korang nak lagi cerita-cerita macam ni, jumpa aku di next video. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan butang ting ting. Bye.